Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Yang pertama sekali, marilah kita bersama bersyukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk berada di bulan Ramadan yang mulia ini. Saya doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan untuk memperbanyakkan amalan kita, terutamanya pada malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Kak Tira, Assalamualaikum. Tengok Ustaz Alok live. Tengok Ustaz Alok. Assalamualaikum Syami. Okay, kita akan jemput tetamu kita hari ini. Kita akan bincangkan tentang tentang ada. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Assalamualaikum juga kepada semua penonton. Okay, hari ini kita nak bercakap tentang adakah orang Islam patut kaya dan berjaya. Sebelum tu boleh Syami perkenalkan diri dulu boleh? Boleh. Nama Ana Syahmi Al-Aziz, boleh panggil Syahmi. Berumur 17 tahun dan sekarang menetap di Kuala Terengganu. Okay. So berbalik pada topik, adakah orang Islam patut kaya dan berjaya? Mentor saya Dr. Azizan selalu berpesan kepada kami semua, sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan bak kata Hamka, hidup sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja sekadar kerja, kera pun kerja. Betul. So, antara cara utama ialah bila kita ada duit yang banyak, maka kebaikan kita ke atas orang lain pun akan banyak. Betul Syami? Betul. Syami boleh teruskan lagi? Jadi kenapa orang Islam itu digalakkan berjaya? Sebab Rasulullah juga ada memberi galakan supaya orang Islam bukan kaya yang sombong, tetapi kaya yang rendah hati dengan dalam agama, seperti mana yang dianjurkan Rasulullah lah. Dan kita juga ada contoh yang ditunjukkan oleh Abdurrahman bin Auf, yang mana menjadi antara umat Islam yang menjadi contoh kepada umat Islam yang lain dalam menjadi saudagar yang sangat-sangat berjaya. Dan sebagai contoh juga sebagai Uthman bin Affan. Betul. Dia dan kebanyakan Syami? Kebanyakan para sahabat, bahkan Siti Khadijah isteri Rasulullah juga merupakan saudagar yang sangat-sangat berjaya, di mana dengan kejayaan disebabkan kejayaan itu, agama Islam dapat macam ada support dari segi kewangan untuk memperluaskan dakwah Islam, betul? Ya, betul. Jadi impak untuk orang Islam yang kaya dan berjaya memberi sumbangan kepada agama itu sangat bagus, sangatlah jariah sebenarnya. Saya ada terbaca satu hadis tadi. Saya ada tengok satu hadis. Ada hadis riwayat Bukhari. Ada sahabat yang miskin datang dekat Rasulullah. Lepas tu dia berkata, "Wahai Rasulullah." Sekejap, saya ada salin tapi saya tak ingat. Okay. "Wahai Rasulullah,
sahabat yang kami yang kaya di Madinah, mereka mengalahkan kami dari segi pahala. Kami solat, mereka solat. Kami berpuasa, mereka berpuasa. Dan mereka buat apa yang kami buat. Tapi mereka lebih kerana mereka dapat bersedekah. Hal itu kami tidak dapat lakukan. So ajarkanlah kepada kami amalan yang bila kami lakukan, kami boleh saingi mereka. Lepas tu kata Nabi SAW, ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Maka sahabat ni pulanglah dan mengamalkan. Dan tak lama kemudian, mereka datang kembali dan berkata, wahai Rasulullah, sahabat kami yang kaya mendengarkan sabda anda dan mereka juga mengamalkan juga. Mereka mengalahkan kami dari segi pahala kerana zikir itu pun diamalkan oleh mereka juga. Lepas tu Nabi SAW memotivasikan kepada sahabat-sahabat yang miskin ni, itu adalah kurnia Allah bagi sesiapa yang dia mahu. Maksudnya Nabi SAW suruh sahabat yang miskin ni minta kepada Allah supaya dapat kelebihan yang sahabat kaya tu pun dapat. Bagus. Nabi pun menganjurkan kita supaya berusaha untuk jadi orang kaya. Terima kasih Fadli atas huraian hadis tu. Jadi zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar dapat menandingi apa yang jariah orang kaya itu buat, maknanya dapat menandingi. Tapi lepas tu bila orang kaya tu dengar sabda Nabi, orang kaya tu pun buat zikir juga. Jadi lagi tinggi. Sebab dia buat dua-dua. Sebab dua-dua. Lepas tu sahabat yang miskin tu mari pula. Lepas tu Nabi kata, Nabi suruh doa dekat Allah supaya dapat kelebihan. Jadi Nabi pun suruh kita ni sebagai umat Islam juga untuk kaya. Dan jadi kaya dalam ni merupakan tuntutan agama di mana merupakan jihad ekonomi bagi membantu. Bayangkanlah jika umat Islam kaya dan berjaya, berapa ramai warga Islam yang lain dapat dibantu. Seperti mana Syria kan ada banyak tabung-tabung. Siapa lagi kalau bukan Muslim kita, betul? Betul. Cuba kalau kita bayangkan, kalau contoh kita ajak seorang sahabat kita pergi ke masjid. Lepas setiap amalan sahabat kita tu mesti kita akan dapat juga. Sahabat kita tu mesti kita akan dapat juga. Membina masjid tu. InsyaAllah. Selagi mana jemaah datang, selagi itulah pahala dia akan mengalir. So untuk buat masjid tu kita mesti ada memiliki duit yang banyak Jadi macam tu. Pentingnya. Dalam BY antara BY kan membuat senarai BY 101 impian tulis semua, dan salah satunya ada juga Masjid Al-Aziz, insyaAllah. Ada pun sama juga. Betul. Antara menginspirasi Ana, kalau anda kenal Atta Halilintar. Atta Halilintar. Betul. Dia businessman, jadi lepas tu dia ada bangunkan masjid. Sangat menginspirasi. Dia muda lagi, sangat muda. Betul. Jadi lagi kalau macam contoh kita sebagai anak muda boleh jadi inspirasi kepada anak muda yang lain. Yang tu lagi bagus. Betul. Menginspirasi sebenarnya
kalau macam kita berjaya inspirasi orang tu, secara tak langsung tu menjadi pahala jariah juga, tak silap saya. Ya, betul. Sebab jadi orang tu buat benda baik, buat benda yang sebarkan manfaat juga. Jadi kita langsung kita juga mendapat pahala tu. Ya, betul. Okay. So, bagi saya ada yang kata macam tu, boleh jawab soalan sikit macam ni. Ya, insyaAllah. Ada yang tanya kalau contoh macam dekat akhirat nanti, dekat pada masyarakat, orang yang miskin lebih awal masuk syurga. So orang kaya ni. Sebab tak silap Ana tak tahu ni betulkan Ana kalau silap. Sebab Ana ada pernah dengar ada 3 golongan yang terawal masuk syurga. Pertama para anbiya, yang kedua para sahabat, yang ketiga orang kaya yang menyumbang kepada agama rasanya. Oh, ya ke? Tapi Ana sok mau ingat benda tu, tapi Ana tengah cari juga ayat tu. Sebab ada macam nak jadi para anbiya, mustahil lah kita boleh jadi. Nak tandingi. Yang kedua silap. Yang kedua adalah kalau lah kita tak boleh jadi. Yang kedua ulama. Orang kaya yang bersedekah. Maknanya kalau kita tak boleh nak jadi sampai level ulama tu tak boleh, tapi kita tetap usaha. Tapi kalau kita tak boleh jadi ulama, kita dah di golongan yang ketiga tu. Ya, betul. So satu lagi macam contoh ada yang kata macam kita ditakdirkan dalam keadaan kesusahan. Kita tak tahu takdir Tuhan, tapi kita boleh Betul. Sebab saya tak ingat kat, tapi dia termasuk dalam takdir yang boleh diubah. Tak silap saya. Nah, awal itu bukan akhir lah. Ya, betul. Awal itu bukan akhir. Ada ayat yang selalu Dr. Azizan kongsi tu. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum hingga dia mengubah diri. Tapi Ana bukan lupa, dia macam jadi tiba-tiba hilang ayat tu. Tadi baru ingat, tadi baru baca. Baru ingat nak share. Betul, macam betul. Apa ni? Ubah nasib sesuatu kaum. Nasib di ayat Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, betul. Gitu. Jadi insya-Allah kalau kita macam tak boleh letak terus gitu, kita tak boleh. Maksudnya kita masih boleh usaha, masih boleh, kita ada kudrat untuk ubah. Ya, betul. Sebab contoh macam biasa kalau pemikiran kita susah juga, macam kalau contoh ni apa? Tak ingat. Skeptikal ke macam mana? Skeptikal. Jangan terlalu skeptikal. Kenapa tu? Mana lupa lah. Maknanya dia terlampau skeptikal, jadi bila dia nampak benda tu, tu je lah semata-mata. Dia terus cop benda tu gitu. Jadi dia tak boleh gitu, skeptikal. Padahal dia tersalah tafsir. Jadi boleh jadi kita salah faham sebenarnya. Salah faham sebenarnya. Dan kita boleh counter skeptikal itu dengan sifat open-minded.
Betul. lebih terbuka untuk menerima dan belajar benda baru. Betul. Sebab saya ada cik, ulama berselisih pendapat tentang orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang sabar. Akhirnya ulama mengatakan bahawa orang kaya yang bersyukur lebih afdal. Ulama mengatakan rukun Islam ada 5. Semua wajib, tapi ada ulama bahagikan 3 tahap. Tahap yang pertama yang tak ada toleransi. Kalau tak buat, dia akan kufur lah. Contoh macam ini jelas kalau kita siapa yang kalau solat, siapa yang tinggalkan solat dengan sengaja atau bangkang, maka dia akan kufur juga sebab sabda Nabi SAW, apa yang membeza kita dengan orang yang kafir ialah dengan solat. Dan tahap yang kedua ialah wajib. Tapi kalau ada uzur yang syar'i, boleh diganti. Contohnya macam puasa di bulan Ramadan. Dan yang ketiga inilah yang wajib. Tapi bagi yang mampu, zakat dan haji. Perhatikan kata ulama tentang masalah ini. Banyak orang Islam salah faham dengan kedua rukun ini. Kalau dia tak sampai tahap ni, dia anggap bahawa dia tak perlu fikirkan tentang itu. Macam contoh macam kalau zakat lah, haji. Kadang kalau contoh macam kalau dia berlepas diri. Boleh. Padahal kita perlu juga niat untuk menunaikan. Buat tindakan, kita perlu berusaha. Sebab tuntutan macam panggil je. Boleh. So, tanya soalan. Boleh tanya soalan Saya pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana tadi di mana rukun Islam yang kelima, yang keenam itu dituntut dan ia memerlukan kepada harta. Kalau kita ada harta baru kita boleh bayar zakat. Kalau kita ada harta baru kita boleh menunaikan haji sebab mungkin kalau orang duduk kebanyakan macam tu, betul? Betul. Kebanyakan memerlukan. So, Kita kena ada, kalau contoh macam bagi orang yang tak mampu lagi, kita mesti kena ada niat untuk menunaikan. Kita kena ada ikhtiar. Sekurang-kurangnya. Ya, betul. Jangan berlepas diri ya. Sebab kalau macam kita, aku tak ada duit, tak apa lah duk pergi haji pun, tu memang memang salah. Masalah. Salam. Waalaikumsalam. Sebenarnya lagi syok kalau kita ada soalan daripada penonton. Ya, betul. Nanti lepas ni ujung-ujung sikit kita macam standby lah soalan. Kalau macam siapa tengok sekarang ni, kalau ada soalan boleh tanya je, insyaAllah boleh memeriahkan lagi live ini. Sebab kita pun belajar tengok belajar buat live. Saya pun agak juga kan. Aduh. Tapi insyaAllah slow-slow. Tapi lepas ni ya? Apa? Syami sekarang dekat rumah kan? Dekat rumah. Okay, Alhamdulillah. Syami nak cakap apa ni? Macam lepas ni insyaAllah kita akan di IG juga sebab untuk Facebook mungkin ada certain part terhad.
Dan insyaAllah kalau kita insyaAllah lebih banyak manfaat kita boleh kongsi. Sebab kita tambuh macam terhalang. Kalau boleh go lebih jauh, insyaAllah lebih jauh kita cuba. Tajuk apa hari ni kita lewat masuk? Hari ni tajuk Kaya dan Berjaya. Kenapa Kita orang dah Islam huraikan tadi, tapi sekarang kita tengah buntu topik. beberapa Boleh tanya poin. soalan? Apa macam ni? Ada je beberapa poin lagi, tapi kita ada lagi boleh. 5 minit. Sekarang kita ada lagi 5 minit. Sebab tu ingat kalau ada soalan ataupun tonton kat sini ada seorang. Tak apa. Seorang je. Tak apa. Sebab biasanya kalau lepas live baru ramai. Lebih dekat feed. Sebab ya betul. Sebab orang tak perasan. Okay, Syamil ada topik lagi? Kalau topik orang Islam, kenapa orang Islam perlu, antaranya lagi kita boleh memperkasakan ekonomi orang Islam. Macam tadi kita boleh menyumbang dan kita boleh memperkasakan orang Islam. Ekonomi kita sekarang ada dekat Malaysia, negara Islam, dan ekonomi negara kita terletak pada tangan-tangan kita. Sebab kalau kita tindakan tersebut, orang-orang lain akan ambil tempat. Macam orang bukan Islam akan lebih agresif nak tu grab ambil the peluang opportunity. Ya, betul. Sebab kita yang lebih tu semangat dan agresif dalam negara kita sendiri, dalam negara Islam kita sendiri kan. Kita jadi enggak ataupun tak sepatutnya macam ni? Sila. Sama. Tak apa. Ana lupa dah. Sepatutnya umat Islam ni bukan sekadar agama saja, tapi umat Islam ni sepatutnya terkenal dengan dari segi kekayaan, dari segi agamawan, dari segi ilmuwan, semuanya. Sepatutnya macam tu. Orangnya jadi orang pandai Islam, Islam je. Semata-mata ibadah. Sebab cari kita cari rezeki ibadah juga sebenarnya. Sebab ada orang ingat cari duit je kerja mu. Macam sebenarnya tu bukan salah kau kalau lupakan ibadah, tapi kalau kita seimbangkan benda tu, sepatutnya benda tu tak boleh dipersalahkan. Tuhan lah, janganlah kita cari duit je. Tak boleh gitu sebenarnya. Sebab tu hak ibadah antara dia dengan Tuhan. Sebab dia tengah berusaha untuk bina perkataan kenapa semua. Hak kita nampak tu kita support. Kita nampak kita tak support, tapi hak kita dah nampak tu kita pergi muni cari duit, mayang ke tak, sudah. Ni orang kaya beli benda tu, beli benda ni, sedekah ke tak? Itu dosa yang agak, tu macam ribah kan. Ribah. Terbaik. At least kita support tu menjadi, sebenarnya kalau kita bisnes kalau ada kawan-kawan yang support tu jadi lebih, ya Allah bahagia gitu. Kalau macam Ana gitu. Ana kalau macam sebelum ni kita buat seorang-seorang, tapi bila seorang kawan kita pun cuba mencuba diri, kita jadi semangat nak share, jadi semangat nak jom kita boleh buat benda ni. Ya, betul. Betul. Sebab macam baik kalau kita berjaya bersama-sama, tak berjaya seorang aja. Memang kita kena berjaya bersama-sama, lebih-lebih lagi kita ajak orang-orang Islam yang lain. Sebab tunjang bisnes anak sekarang ni pun lebih kepada
ramai orang cuba bidang bisnes. Betul. Hmm. Ni ada RM10. soalan. Sebab apa sebab apa Rasulullah kata 9/10 rezeki dari berniaga, tapi orang bukan Islam yang ramai berniaga? Ha. Ana pernah Macam dengar mana ni? tapi Ha. tunggu nak mari dia. Okey, Kalau ya. dia mari aneh. Sebab 9 daripada 10 tu sebab apa, macam ada orang hurai 9/10 tu bukan sebab satu side, sebab dia ada banyak side. Daripada rezeki mula-mula kita dapat tu, macam duit pertama kita dapat tu, kalau kita ke sini kita dapat satu. Itu sebab tu jadi 9/10 dia kita bekerja. Macam 9/10 maknanya rezeki daripada berniaga, maknanya rezeki daripada sumbangan, rezeki daripada jariah apa semua, rezeki daripada kita bantu orang yang tak ada kerja, rezeki daripada kita membangunkan sesuatu tempat, rezeki daripada wakaf something gitu. Seperti ada orang hurai 9/10 tu definisi dia bukan maknanya 9/10 9/10 tu maknanya cabang-cabang lebih terbuka, lebih banyak peluang-peluang. Betul. Lepas tu tapi orang bukan Islam yang ramai berniaga. Cuba ulas sikit. Okay. Antara satu faktor yang orang Islam takut untuk berniaga ialah dia menganggap bahawa tak ada dia dah jadi yang tu. Dia berpegang dengan apa hadis tu lah. Ada hadis. Pada hadis Kenapa? takdir dengan susah. Yang ada pasti. Jadi Rasanya ada sih, tak silap. Sebab tu je rasanya. ditakdirkan daripada sesuatu. Maknanya tak lihat sepatutnya kita tak lihat dekat. Kita orang mindset. Betul. Macam sebab tapi orang bukan Islam yang ramai berniaga. Ada juga orang yang bukan Islam yang disebabkan dia kaji tentang agama Islam apa semua. Jadi dia orang conquer dulu sebelum dapat ke tangan orang Islam. Pernah. Betul. Gitu lah. Tapi salah. Mana? Okey. Waalaikumsalam Waliuddin Fauzi. Jadi macam mana Fadli untuk galakkan orang Islam supaya lebih cenderung untuk cuba, sebab kalau kita kerja, kalau kita belajar, kita boleh buat part time. Jadi benda tu dia tak terhad pun untuk kita cuba kan. Ya betul. Apa pendapat? Bagi saya pendapat saya hak berniaga ni dia terletak pada hak individu. Kita tak boleh persuade dia untuk berniaga. Diri kita sendiri juga. Kalau contoh macam kita mentality dah block, kita dah mentality kita susah. Kita hanya boleh mampu berdoa je. Waalaikumsalam. Alright. Kita sudah jam 7. Okay. Masanya untuk berbuka. InsyaAllah kepada penonton-penonton, esok kita ada lagi live pada waktu yang sama 6.30 insyaAllah kalau panjang umur doa-doa. Dan esok selagi kita boleh konsisten live. Esok kita nak live dekat IG sekali ke? Kita boleh cuba lah. Cuba dekat IG sekali. Phone Esra. Ada. Boleh. Sebab bila kita live, highlight tu big dekat mula-mula, stay situ. Jadi anak rasa orang akan lebih cenderung nak tekan. Ya betul. Tapi ni macam kalau awal ni,
Jadi turun ke bawah. Macam tersorok sedikit. Dah. Hmm. Syami. Syukur. Terima kasih Syami. Terima kasih InsyaAllah Kak kita Enta cuba dan konsisten. insyaAllah. Terima kasih juga kepada InsyaAllah. penonton yang setia daripada Terima live kasih tonton. dan sampai hari ini ada. Terima kasih semua dan semoga apa yang dikongsikan bermanfaat dan saya minta diri dulu. Ya. Okey, selamat buka. Selamat hantar buka dah. Dah. Apa lagi? Okay. Segala yang baik datang daripada Allah, segala kekurangan adalah daripada diri saya sendiri. Angkat si urat naik, angkat Islam, iman terbaik. Okay. Alhamdulillah kita dah habis dah live kita hari ni. Walaupun sedikit macam mana? Sedikit sekat-sekat tapi insyaAllah kita cuba perbaiki lagi. Okay, saya doakan semoga anda semua sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selamat berbuka semua. Saya doakan selamat buka. InsyaAllah jumpa lagi esok. Assalamualaikum.